Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam tengah hari, salam hari Selasa 12 April 2022 dan salam 10 Ramadan tiba. Sambung. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Farin Ahmad dan juga Fatin Hamimah. Dan kalau kita lihat Fatin dekat depan kita ni, sebenarnya untuk kita kongsikanlah pada hari ini. Bukan untuk kita jamu atau makan sekarang. Bukan kita untuk berkongsi dua, minum. Tapi kita akan kongsikan kejap lagi dengan anda untuk topik kita hari ini. Sebelum tu, kita suka juga nak ingatkan anda, seperti biasalah untuk kita terus ingatkan satu sama lain berkenaan dengan SOP COVID-19, cuaca dan sebagainya, Farin. Dan pastikan walaupun memang kita tahu peralihan fasa endemik ini dan kita lihat ramai dan banyak sektor ekonomi telah mula semakin meriah dan sebagainya, tetapi harus kita ingatkan diri kita dan juga orang lain di sekeliling kita untuk sentiasa patuh pada SOP, sekurang-kurangnya pelitup muka ini. Betul. Dan juga menjaga jarak dan sebagainya, kerana kitalah yang sekarang ini bertanggungjawab menjaga diri kita dan keluarga serta orang sekeliling. Setuju. Rakan-rakan saya semua macam dah kata teruja nak keluar ke luar negara sebab dah lama tak pergi bercuti kan. Tapi itulah kan, dalam keterujaan kita tu kita terus juga untuk terus ingat peranan kita untuk terus jaga SOP. Bukan di Malaysia saja, kalau dah keluar di sana pun perlu juga terus jaga SOP. Saya kira dah banyak yang dah berubah. Betul. Dan itu yang perlu kita ambil tahu. Tetapi apa yang tetap sama setiap tahun apabila tiba bulan Ramadan ialah Bazar Ramadan dan menu-menu serta menu-menu penghilang dahaga yang ada di hadapan kita ni. Tapi berbicara tentang itu, Fatin, kita nak kongsikan kisah-kisah menarik yang ada kaitannya dengan minuman ini. Apa kata kita kongsikan dulu berkenaan dengan di Bukit Mertajam, Farin, yang mana air dijual dengan harga RM1 je. Awak pernah tengok? Wow, RM1. Kalau je. Zaman dulu mungkin adalah, tapi tidak sekarang apabila dikala ramai yang merungut tentang kenaikan harga barang dan sebagainya. Tetapi untuk peniaga ini, beliau Nur Azian Sabri sejak 26 tahun lalu masih lagi menjual airnya di Bazar Ramadan dengan harga RM1, tak berubah-ubah. Puan Nur Azian ada menyatakan yang mana 26 tahun lalu dia bukannya baru berniaga, dia dah berniaga lama dah. Jadi tahun ini dia memang suka nak jual murah untuk dia terus bersedekah, terus memudahkan pelanggan-pelanggan dia kan, untuk kita terus membuat amal jariah lah sambil kita berniaga. Okey, dan beliau memang berniaga di Bazar Ramadan di sini, iaitu di Bazar Ramadan Masjid Perda, dan menjual 11 balang air pelbagai perisa. Kalau kita tengok antaranya bandung, asam boy, mata kucing, laici dan sebagainya. Dan beliau kata memang masih lagi meraih keuntungan. Dan itulah saya kata bergantung kepada bagaimana anda mempromosi dan niat anda lah. Betul. Itu berkenaan dengan air yang dijual RM1. Ini pula, Farin, beri air jagung percuma kepada pengunjung Bazar Ramadan. Ini salah satu orang kata niat yang suci dan murni jugalah dalam kita berniaga, kita berikan secara percuma. Okey, kisah mengenai pasangan ini, pasangan Suraya Ayub dan juga Zulfahmi Sarif ini, mereka sebenarnya pada asalnya sememangnya berniaga air jagung Kelebang ni pada harga RM5 sebungkus pada 2017. Tetapi kisahnya bagaimana ianya menjadi percuma, diberikan percuma pada tahun ini kerana wujudnya insan-insan dan juga NGO yang berhati mulia sebenarnya. Betul. Sama-sama untuk menyumbangkan kepada pelanggan-pelanggan yang datang tu. Jadi semua pun dapat rasa air jagung istimewa di Melaka tu kan. Jadi mana-mana individu dan juga NGO yang tidak dinamakan sebenarnya di sini menyumbang dana untuk mereka lakukan infak. Jadi untuk pasangan ini mereka membantulah menyampaikan hajat oleh pihak-pihak
yang berhati mulia dan ikhlas ini. Betul. Lagi satu, menurutnya selain daripada diberi air jagung secara percuma tu kan, orang ramai pelanggan-pelanggan yang datang tu juga turut berpeluang merakam gambar, swafoto juga, lepas tu naikkan ke dalam laman media sosial. Jadi itulah yang menularkan dia punya apa orang kata aktiviti memberi secara percuma ni. Tetapi Fatin, mereka juga mengingatkan dan saya juga mengingatkan kepada semua apabila bulan puasa ni, apabila ada barang-barang ataupun makanan, minuman percuma dan sebagainya, ambil yang berpada-pada sahaja, yang perlu sahaja, jangan sampai membazir. Betul, saya setuju sangat. Kalau kita tengok di media sosial juga kan ada yang berkongsi banyak sebenarnya bungkusan-bungkusan. Kalau kita nak berikan sumbangan dan sebagainya, kita tahulah juga berapa detail yang kita perlu beri ataupun sangat tumpukan kepada janganlah semua nak bagi tempat yang sama. Mentang-mentang percuma dia tamak, ambil lebih, ambil banyak-banyak. Kita buka puasa pun bukannya makan semua kan. Okey, baik. Awak ada pergi bazar mana-mana baru-baru ni? Saya tak ada, tidak berkesempatan, tetapi apa yang saya sentiasa saksikan ialah betapa meriahnya, betapa padatnya bazar Ramadan, terutamanya di gerai-gerai air, gerai-gerai penghilang dahaga ni. Jom kita saksikan antara tinjauan yang dibuat oleh rakan wartawan kita di salah sebuah bazar Ramadan. Kita saksikan. Assalamualaikum, hai, saya Syikin. Hari ini saya berada di Bazar Ramadan Kelana Jaya nak tinjau-tinjau kedai yang jual air. Khas untuk episod hari ini. Okey, hujan pun dah start turun. Jom kita tengok air apa yang ada kat sini. Dekat Bazar Ramadan Kelana Jaya ni memang terkenal dengan kepanjangannya. Tak tahulah berapa meter, tapi memang panjang betul lah dia punya Bazar Ramadan ni. Walaupun hujan, ramainya pengunjung yang datang kat sini. Tengoklah tu. Okey abang, kat kedai abang ni ada jual air apa? Saya ada jual jagung, tembikar laici, durian Belanda, mata kucing dengan lemon sangkuik. Antara yang menjadi pilihan ramai jagung, tembikai dengan durian Belanda lah, yang hot selling lah. Ribena laici, mangga, lemon blue, tembikai, honeydew dengan cincau. Okey, antara ni yang mana yang paling menjadi tumpuan? Biasanya yang top lah, lemon blue dengan honeydew. Okey, dekat sini buat masa ni, tahun ni Bazar Ramadan Kelana Jaya kita jual air teh bunga je lah. Yang saya fokuskan satu jenis je lah, teh bunga. Sebab nak lain sikit lah daripada yang lain ni kan. So, harga air abang berapa ni? Biasa kalau yang bungkus besar macam ni RM5. Kalau yang macam yang kecil ni RM4. Macam tu lah kita jual. Okey, you all dah tengok kan, macam-macam air ada dijual di Bazar Ramadan Kelana Jaya. Saya pun dah dapatkan air untuk berbuka nanti. Okey, kalau you all nak datang, boleh datang ke Bazar Ramadan Kelana Jaya di SS6 ni. Dan sebenarnya cuaca tengah hujan ni. Saya balik dululah Bye. Walaupun hujan tak menghalang ya produser kita untuk mencari air kegemaran beliau. Dan kalau anda pun ada antara air-air yang istimewa yang lain daripada lain nak kongsikan dengan kita, sila-silalah di media sosial di Facebook Wanita Hari Ini. Baik, kita nak terus untuk kongsikan satu jenis air yang luar biasa katanya. Anda pun dah tengok di depan saya, dan bersama saya hari ini adalah Puan Siti Zaitun Muhammad Rashid, pengasas air gantung Bapak Kau. Kena betul-betul sebut Bapak Kau. Dia betul-betul kau. Bapak Kau. Okey, Kak Siti, hari ini kita nak cerita pasal air gantung Bapak Kau. Macam mana sebenarnya inspirasi, ilham dapat nak sediakan air ni? Maksudnya dari segi nama air gantung Bapak Kau ke? Boleh. Kita kongsikan dulu. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa Bapak Kau ni? Okey, untuk air gantung Bapak Kau ni kita dapat ilham nama. Bapak tu maksudnya kadang orang dia bapak ni biasanya dia mention benda yang paling besar, benda paling best. Macam bapak besar, bapak tinggi. So dalam minuman ni kita buat Bapak Kau. Bapak sedap. Bapak sedap, Bapak Kau. Macam tu lah. Okey, bapak-bapak di luar sana. Okey, bapak-bapak di luar sana. Okey, itu berkenaan dengan dia punya kenapalah nama itu tercipta kan. Okey, inspirasi kalau kita tengok dalam bekas, ada juga dalam plastik. Macam mana tu? Untuk permulaannya kita memang sediakan untuk air gantung saja. Okey,
dalam plastik ni sebab mention macam mana orang Malaysia ni dia memang kalau order air dekat mamak ke, dekat kedai ke, mana-mana ke, dia akan order bang gantung satu, dia akan order air gantung sebab kita masyarakat Malaysia ni dia ingat gantung ni murah, air gantung ni murah. Dan lagi satu abang-abang lori dia suka bila gantung ni dapat banyak. Gantung tepi steering tu. Dia dapat banyak gantung tepi steering. Betul. Okay. So dekat situ lah kita dapat ilhamnya buat air gantung ni, tapi kita kasih dia lagi cantik, lagi lawa dari segi presentation dia. Kan nampak dua color ni kan. Okey, Kak Siti, sambil-sambil kita nak kongsi dengan diorang tu, kita nak juga tunjukkan demo tu macam mana nak sampai ke penyediaan itu. Kita nak tunjukkan dekat penonton kita. Boleh. Jom. Okey, so untuk demo dia, air batu dia kita dah isi kat dalam plastik. So kita kena letak air gantung bapak kau perisa apa ni? Yang ni kita nak buat nak coklat ke green tea? Fatin green tea, Fahrin coklat. Okey, boleh. Okey, ni kita buat green tea. Kita buat green tea dulu. Okey. Kita kena letak susu dia. Susu. Dia kalau ikutkan kena letak lemah lembut tau macam tu baru jadi. Bau sedap ya. Okey, kita masukkan green tea itulah. Okey, lepas tu kita masukkan green tea dia. Di mana bertapaknya kedai kita bertapak di Skudai Johor Baru. Jauh. Dari Johor. Ini dari Johor sampai ke sini. Sampai ke sini. Insya-Allah. Okey, so ni kita punya air gantung ini green tea ya. Selesai. Senang sangat. Okey. Itu maksudnya tak payah pakai air gula ke apa? Tak, kita memang 100% susu. 100% siapa yang dah pernah try kita punya air ni memang akan repeat insya-Allah. Okey, boleh kalau dah dapat tu kena terus minum lah. Tapi kena tunggu buka puasa dulu. Kalau tunggu buka puasa dulu ya sebab puasa kan. Baik. Ini patut tertarik juga sebenarnya. Ini macam ala-ala untuk meletakkan untuk kita nak gantung betul. Biasa kalau customer datang, kita inilah customer datang kita baru sukat-sukat dan kita baru bagi pada customer lah macam tu. Mana customer dapat fresh bukan yang macam dalam balang kita dah bancuh apa semua kan. Apa Kak Siti kalau boleh kongsikan antara permintaan yang pelik-pelik pelanggan Kak Siti? Kalau ikutkan lepas raya ni kita ada banyak lagi perasa tapi sebab bulan Ramadan ni pun yang 4 perasa ni pun kita dah tak cukup nak menampung. Ya, tak cukup tangan. So maknanya kita jalan yang 4 ni insya-Allah lepas raya nanti kita banyak lagi nak buat lagi satu yang coklat pula. Air batu. Nak masukkan? Air batu dah. Okey, tak apa. Okey, kita ada satu je demo sebab air batu dia dah cair kan sebab dia dah lama. Okey, kita nak tahu juga selain daripada air gantung bapak kau ni air apa lagi yang apa ada di kedai Kak Siti? Kita ada coklat, ada kopi, ada teh. Ni kalau kita boleh kongsikan juga dalam botol tu. Betul. Kita ada pilihan lah. Kita ada 3 pilihan iaitu gantung, ada cawan dan juga ada botol. Okey, yang cawan ni Fatul rasa seorang tak habis ni. Tak habis. Biasanya kalau family tu dalam 4 orang dia akan order 2 cawan besar. Maksudnya satu cawan ni boleh share 2 orang lah macam tu. Okey, berapa juga kalau boleh dikongsikan harga untuk yang bekas ini, botol dan juga air gantung bapak kau ni? Okey, untuk yang sempena bulan Ramadan ni kita ada buat promosi sebenarnya. Kalau untuk air gantung sebungkus RM4. 3 bungkus RM10. 3 bungkus RM10. Memang sangat berbaloi sebab 100% susu kan. Ada penghantaran ke rumah juga ke? Tu biasa kita pakai GrabFood dan juga Foodpanda. Ada penghantaran, ada kita tak sempat jugalah. Okey, baik. Untuk yang ini tadi tu kita boleh beli secara online, secara dalam talian jugalah. Boleh beli secara dalam talian, boleh follow kita punya IG, FB page dan juga TikTok. Air gantung bapak kau. Okey, search je. Air gantung bapak kau. Dah berapa lama dah air gantung bapak kau ni kan sendiri? Kita sebenarnya baru je memula secara serius pada bulan 1. Itu dia antara visual yang boleh dikongsikan. Itu penghantaran lah tu. Ini customer walk in. Okey. Customer walk in datang. Pukul berapa buka dan pukul berapa tutup? Untuk bulan puasa ni kita buka starting daripada pukul 4 sampai pukul 7 lah macam tu. Okey, baik. Siapa yang belum cuba lagi air gantung bapak kau, kalau ini air gantung bapak kau, ini kita nak sebut apa? Air gantung mak kau. Sebab dia bukan gantung kan? Okey. Tak ada macam just pilihan lah untuk customer kan. Kadang orang sudah suka ada suka cawan sebab tak ada dalam kereta tak ada tempat gantung. Tapi kalau ni, kalau suami-suami kita lepak ni boleh lepak lama ni. Betul. Okey, baik. Boleh kongsi, boleh cari dia punya Instagram di air gantung bapak kau. Di sana ada macam-macam lagi. Ya, betul. Perkongsian, ada banyak macam air yang disediakan lah. Baik, banyak lagi perkongsian menu-menu air lepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini akan bersama dengan Farid. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Kita kembali dalam Wanita hari ini dan hari ini kita akan berkongsi menu penghilang dahaga dan air yang akan saya kongsikan ini memang air legend. Kalau tiba bulan Ramadan memang sentiasa dicari-cari dan bukan mudah nak cari air apa? Air Katira. Okey. Baik, okey. Terutamanya orang Johor ni. Kalau puasa je nak buka puasa cari air Katira. Betul Puan Betul. Okey, dan saya bersama dengan Puan Rafiza Idayu Razali. Kita panggil Ayu saja. Okey, Puan Ayu, kalau kita tengok air Katira ni mungkin ramai yang tahu namanya, tetapi orang tak tahu kepelbagaian bahan-bahan yang ada di dalamnya dan boleh dikongsikan dengan kita bagaimana kita nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Air Katira ni dia sebenarnya terdiri daripada campuran beberapa bahan. Okey. So bahan utama dia adalah inilah Katira. Katira ni sebila kita Okey. sebila kita dah rendam dia akan jadi macam ni. Okey. Ramai orang tak tahu Katira ni sebenarnya apa. Okey, Katira ni dia adalah getah daripada pokok akasia. Okay? Dia adalah satu bahan prebiotik. Dia bagus untuk kita punya sistem penghadaman. Jadi sebab tu ada customer kita yang minum, dia kata lawas minum. Dan juga bagusnya Katira ni dia menyejukkan badan kita. Jadi sesuai dengan cuaca Malaysia yang panas ni. Jadi Katira tu maknanya getah daripada pokok akasia. Okey, dan kemudian kalau yang abuk-abuk dia tu apa pula tu? Okey, ni yang kedua ni kita ada kemas mangkuk. Kembang semangkuk. Ni dia punya bila dah rendam dia akan jadi macam ni. Okey, kemas mangkuk telah direndam dan kemudian kita tengok ada biji selasih. Biji selasih. Kurma. Badam, kismis dan buah kabung. Yes, buah kabung. Buah kabung. Saya tahu saya suka makan buah kabung ni. Okey, baik, itu bahan-bahannya dan bagaimana pula kita mencampurkan ke semua. Okey, jom kita demo macam mana nak buat air Katira kalau yang susah nak dapatkan. Okey. Kita boleh campur buah kurma. Okey. Kurma ni tak kisah kurma jenis apa ke atau apa? Tak kisah asalkan ada kurma lah kat dalamnya. Wah, ini saya rasa tengok baik-baik kerana anda sendiri kalau boleh mencari bahan-bahannya bolehlah dibuat di rumah. Okey, kabarnya Puan Ayu ni asalnya orang Johor saya orang Johor. Okey, masukkan badam tadi. Okey, kemudian kita masukkan kismis. Kita masukkan kismis. Okey, air memang banyak tu je ke macam mana dia Puan? Ditambah kemudian. Untuk demo kita tak ada sukatan, tapi untuk kita punya production untuk yang kita dah standard tu kita ada SOP kita. Baik. Okey, ini buah kabung. Okey, buah kabung ni orang panggil apa? Cuba teka. Alamak, saya tahu. Saya panggil buah kabung je. Okey, buah kabung ni kita panggil juga sebagai kolang kaling. Kolang kaling. Di antara bahan yang orang kata apa? Sukar nak diperolehi yang saya tahu yang senang ni kelentang-kelentung je. Tapi kolang kaling ni. Kolang kaling. Okey. Baik. So bahan-bahan ni kita blender. Okey, sambil-sambil kita blender ni, Puan dah berapa lama berniaga air Katira? Okey, air Katira ni kita start berniaga pada tahun 2016. Kita start berjual di Bazar Ramadan. Masa tu kita orang start berjual di Bazar Ramadan Sungai Besi, Bandar Seri Permaisuri. Kita start di situ. Kemudian tahun berikutnya bila orang dah start nak kita supply kepada mereka. Maksudnya ejen. So ejen cari sebab dia orang percaya pada air Katira Umi ni sebab kita kekalkan dia punya SOP dia. Jadi alhamdulillah lah sekarang ni yang bawa meniaga air Katira di bazar adalah kita punya ejen. Okey. Kita punya ejen. Maknanya tadi bahan-bahan yang tadi dah selesai begitu saja dan dimasuk dalam jug. Kita masuk dalam ni. Okey, so pasti ada proses yang seterusnya lah. Tengok dia tak nak letak. So, kita masukkan air gula. Okey. Tu air gula berwarna lah. Air gula dengan perisa pandan. Perisa pandan. Okey. Kita masukkan air gula perisa pandan. Tengok pun. Kemudian kita masukkan. Tak sabar nak buka. Dia minum sejuk-sejuk memang Okey, yang ini bukan susu pekat Ni krima. Krima. Okey, krima. Okey. Ini kalau kemudian nak lagi sedap, okey kita masukkan bahan-bahan ni lah yang kita dah rendam ni. Kita masukkan bahan-bahan yang kita dah rendam ni. Okey, saya pasti je ramai para penonton sekarang ni sedang betul-betul menumpukan perhatian. Mereka selalu mungkin cari, minum dan menggemari air Katira tapi tak tahu bagaimana ianya dibuat. Inilah cara-caranya. Terutamanya memang saya sendiri pun dulu-dulu tertanya juga. Katira tu apa? Rupanya getah daripada pokok akasia. Dan juga
kembang semangkuk tu. Okey. Okey, so macam kita dah campurkan semua dah ni. Dah campur semua. Lepas tu tinggal tambah ais saja. Okey, nanti kalau untuk buka kita tambah ais. Okey. Tambah ais. Okey, kalau mereka yang menonton kau kata alamak mungkin yang dibuat oleh pengayu lebih sedap kat mana mereka boleh mendapatkannya. Okey. Boleh cari kita punya senarai ejen di page Air Kartira Umi ataupun kita punya Instagram kita Air Kartira Umi. Okey. Macam kalau di Bazar Ramadan di mana boleh? Di Bazar Ramadan ejen-ejen yang bawa yang dalam makluman kami ada di TTDI, ada di Bandar Tasik Puteri, ada juga di Stadium Ceras. Okey. Baik, Air Kartira Umi. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Ayu kerana berkongsi dengan kita mengenai Air Kartira. Akhirnya anda semua kini dah tahu. Okey. Baik, seterusnya kita ada satu lagi menu penghilang dahaga yang cukup menarik. Tetapi sebelum kita bersama dengan Fatin, kita saksikan sesuatu yang ingin dikongsikan oleh wartawan kami, Syikin. Dalam bulan Ramadan ni saya memang suka air sangkuit sebab dia masam dan menyegarkan. Masa bulan Ramadan ni saya suka lemon blue dengan cincau sebab rasa dia boleh bagi saya kesegaran untuk jalankan bulan puasa. Saya memang suka daripada bulan Ramadan saya suka Milo sebab dia memang sedap. Favorite kat sini memang honeydew dia. Honeydew dengan apa nama biru tu? Dengan lemon blue memang selalu datang sini memang cari ni lah. Saya sekarang duduk kat Kajang. Tapi kalau tempat singgah KJ ni memang cari air ni. Seperti yang buah-buahan lah. Buah mangga, macam tu lah. Saya kalau bulan puasa ni saya akan cari tembikai lah. Air tembikai. Dia rasa segar sikit lah. Yang lain tu macam biasa. Walaupun dia biasa tapi tembikai ni rasa macam best pula. Wow, macam-macam pilihan penggemar-penggemar minuman istimewa ni. Baik, kita dah kongsikan air Kartira, kita dah kongsikan air sedap, air apa? Bapak kau tadi tu, kita dah air ikat tepi bapak kau, dan juga hari ini kita nak kongsikan juga air yang ada elemen-elemen susu sikit. Bersama saya hari ini ialah Puan Nurul Shakila Kamarudin, pengusaha Biscoff Milkshake. Assalamualaikum. Salam. Okey, hari ini apa nak kita kongsikan berkenaan dengan Biscoff Milkshake ni? Okey, hari ini kita akan hidangkan cara-cara buat Lotte Biscoff Milkshake. Okey, kita nak sambil-sambil kita sembang, sambil-sambil kita kongsikan, kita nak tunjuk juga demo kepada penonton kita. Okey, untuk buat Lotte Biscoff Milkshake, kita kena ada susu fresh milk, kita ada susu pekat, kita kena ada aiskrim vanila, and then kita ada split Lotte Biscoff lah. Itu sahaja. Puan Shakila, sebenarnya di mana sebenarnya tercetus idea nak menyediakan Biscoff Milkshake ni? Okey, actually kita pernah minum lah dekat Jom ada kita sambil-sambil tu. Ada tempat kita try. Lepas tu why not kita try buat sendiri, lepas tu kita jual. Oh, okey. Rasa yang sama sebenarnya? Yes, rasa yang sama. Okey, ini kita masukkan susu fresh milk lah. Okey, susu segar. Kemudian kita masukkan aiskrim. Wow, inilah sebenarnya yang membuat dia lebih sedap. Okey, kemudian susu pekat. Oh, senang je sebenarnya kan. Tapi ini milkshake selalunya kita goncangkan kan. Tapi Puan Shakila menggunakan pengisar. So senang dia sebati semualah. Okey. So, kita masukkan split Lotte Biscoff. Okey. Selalunya kalau kita nak menyediakan satu cawan tu dengan satu bahan ataupun boleh buat banyak-banyak terus? Boleh buat, actually kalau guna blender ni kita boleh buat 5 cup terus. Betul? Ya. Baik, ini saja kita masukkan dalam ni. Kita nak kisar dia. Kita nak kisar sampai dia hancur. Sampai dia memang betul jadi air lah. Betul. Okey. Okey, sekejap. Baik, itu sekejap je sebenarnya kan. Okey, kita nak masukkan dalam bekas dia balik. Okey, dan ini adalah nak untuk kita letakkanlah, hiaskan dia lah. Betul. Okey, satu ini teknik ni yang orang kata selalu orang tunggu-tunggu kan. Betul. Nak lebih, nak kurang lah. Okey, berapa sebenarnya satu cup ni?
Satu cup RM8 sahaja kita baik. jual. Itulah Fatin selalu kalau milkshake ni Fatin selalu tertanya-tanya ya macam mana nak kekalkan kesejukan. Kita buka puasa lama lagi. Kita tak naklah pergi bazar dalam lambat. Macam mana kita nak kekalkan? Okey, kalau untuk milkshake ni korang beli, contohnya korang datang awal pada bulan puasa, kita simpan je dalam peti sejuk atau freezer. Beli siap-siap. Betul. Baik. Itu dia apa melompat-lompat dia. Ya. Baik, kita nak tunjukkan demo nak hias dia jugalah. So kita perlukan whipping cream. Okey. Ini selalunya menjadi kegemaran anak-anak ke ibu bapa ni Puan Syakila? Ini actually semua memang semua suka. Betul. Okey, so, baik. Kita letak biskut hancur dia. Yang dah dihancurkan. Wow. Kalau boleh juga dikongsikan di mana mereka boleh dapatkan Biscoff Milkshake ni Puan Syakila? Kita ada jual depan Dewan Melati Seksyen 7 Shah Alam. So sampai area Shah Alam boleh try lah datang kat situ. Kita jual di Seksyen 17? Seksyen 7. Seksyen 7. Sebelah ICT je. Baik. Okey. Itu dia. The last one kita akan letak. Meleleh-leleh. Kita akan letak biskut tepi dia. Okey, dah siap. Penuh dengan ada aiskrim, ada susu segar, susu pekat dan semua kan. Okey, kalau begini harganya adalah RM8 sahaja. Di mana mereka boleh lihat antara media sosial kalau boleh kongsikan? Okey, kita actually Kila aktif dekat TikTok. Nama Kila dekat TikTok Hakak Pink. HAKAK PINK. Dekat situ. Hakak Pink. Itu dia seperti yang dikongsikan di TikTok Hakak Pink. Okey, sekali lagi kalau nak dapatkan boleh terus pergi ke TikTok Hakak Pink. Itu dia Biscoff Milkshake daripada Puan Syakila. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Syakila. Baik penonton, sambil-sambil saya nak terus bersama Puan Syakila ni, kita nak saksikan ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama Farin dan juga tetamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih Mak kerana memilih Islam sebagai agama kita. Golongan mu'alaf atau orang-orang yang memeluk Islam merupakan satu kemuliaan. Mereka adalah insan istimewa yang perlu diberikan perhatian. Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Baik, di bulan Ramadan yang penuh berkat, penuh rahmat ini jugalah bukan saja antara masa terbaik untuk kita terus melakukan dakwah tapi juga untuk kita terus melakukan amal kebajikan. Dan pada hari ini di studio kita bersama dengan wakil daripada Akademi Al-Bayan. Kita bersama-sama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi bin Zahlan. Terima kasih Ustaz. Bersama dengan kita pengarah eksekutif Al-Bayan Global dan juga Puan Rozita binti Abdullah yang merupakan bunda kepada Ustaz ni ya. Okey. Baik Ustaz, ramai yang ingin mengetahuilah apa sebenarnya Akademi Al-Bayan ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bila kita sebut tentang Akademi Al-Bayan ni, kita kena tahu bahawa Akademi Al-Bayan ni ditubuhkan adalah untuk membela anak-anak mu'alaf. Kerana anak-anak mu'alaf ni kita tahu bila mereka masuk Islam, kepada mereka yang mu'alaf, anak-anak mereka inilah yang kita nak cuba pastikan supaya mereka sentiasa dapat belajar Islam, dapat mengenal Islam dengan lebih lagi. Kerana golongan mu'alaf ni mereka sebenarnya bukan golongan yang ketiga, bukan kelas yang ketiga. Tetapi mereka sebenarnya merupakan aset terpenting umat Islam. Disebabkan apa? Kerana mereka boleh bahasa yang pelbagai. Sebab tu pada zaman Rasulullah, bila Nabi nak berdakwah, antaranya Nabi minta kepada Zaid untuk belajar bahasa Yahudi. Dan Zaid bin Harithah belajar bahasa Yahudi selama 14 hari. Sebab tu pentingnya umat Islam untuk melihat golongan mu'alaf ini sebagai aset untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita nak buat untuk dai-dai mu'alaf di Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Cukup menarik sekali inisiatif ini dan kita juga bersama dengan Bonda Puan Rozita. Kalau kita lihat, kami juga difahamkan Bonda sendiri seorang mu'alaf dan mungkin pada peringkat awal menjadi seorang mu'alaf itu, apakah antara cabaran-cabarannya apabila memeluk Islam tu? Cabaran tu nak belajar lah. Nak belajar tu kita duk mencari-cari benda tempat mana yang kita nak pergi belajar. So saya dapat pergi belajar dekat Jabatan Agama Islam Jawi. Saya belajar dekat situlah 5 tahun. Belajar bab semayang, fiqh.
Okey, dan pada peringkat awal agaknya apa kesukaran-kesukaran Puan Rosita sendiri? So, peringkat awal tu mungkin masalah bahasa ke, masalah kurang mahir mencari tenaga pengajar. Mungkinlah bahasa nak mengaji Quran tu. Tak dapat pada dia, kan dia alif macam tu kan. Lepas tu bila dah buang-buang, bila nak baca ke depan, nak pergi ke belakang lupa, depan ingat depan, belakang ingat. Macam itulah, payahlah. Okey, baik. Dan sekarang bagaimana agaknya Puan sendiri dah mahir? Alhamdulillah belajar dengan cucu-cucu. Itu berkat sokongan tu sebenarnya. Tapi sebenarnya apa yang saya lihat pengalaman daripada Puan Rosita sendiri, sebenarnya kita memerlukan sokongan dan panduan kan sebagai seorang mualaf. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kita betapa pentingnya sokongan kepada golongan ini. Sidang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak membina tahfiz dakwah anak-anak mualaf ni adalah untuk kita yang pertama untuk mengembangkan Islam itu sendiri. Kerana perkembangan Islam ini adalah perkembangan yang mesti kita usahakan, iaitu kerja dakwah kepada semua. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyeru manusia kepada benda-benda yang ma'ruf. Sebab tu kita nak mewujudkan tahfiz dakwah anak-anak mualaf ni di bawah Akademi Al-Bayan untuk sama-sama kita melahirkan dai-dai mualaf. Kerana kalau tengok tadi bagaimana bonda saya berkongsi, dia seorang mualaf dan saya adalah anak mualaf. Jadi alhamdulillah dengan adanya dan akhirnya ibu saya masuk Islam, bila saya sebut dan bila saya terkenangkan, mohon maaflah kalau kita terkenangkan, Allah pilih kita untuk kita menganut agama Islam. Sebab tu hari ini Mak Adi nak ucapkan terima kasih kerana Mak telah memilih agama Islam, Mak. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, tapi kita nak tanya juga pada Bonda Puan Rosita sendirilah. Kalau kita lihat selain daripada apa yang dah diceritakan tadi, apa lagi cabaran-cabaran dan kesukaran yang tak boleh dilupakan? Dan mungkin Ustaz sendiri pernah melihat bagaimana kesukaran oleh Bonda sendiri? Sukaran masyarakat lah. Masyarakat tak bagi sokongan. Dia patut kalau macam kita pergi dekat yang macam dekat masyarakat kan, yang agama Islam ni kan. Patut dia bimbing kita ni yang ni kan, tapi dipinggirkan. Okey. Dipinggirkan. Masalah macam itulah. Tapi kawan saya ada 3-4 orang dia masuk balik agama di balik. Pasal tak ada sokongan. Itu saya nak tanya tu, kenapa boleh terjadi begitu? Bermaknanya tidak adanya sokongan. Pada asalnya dah memeluk agama Islam, dan kemudian kembali kepada pasal masyarakat lah dia jadi macam tu. Yang kawan-kawan dia yang sebelah-sebelah tu kan, dia jadi macam tu. Okey, Ustaz, pada peringkat awal apa yang menyebabkan Ustaz terbitnya inisiatif dan idea sebegini? Sebenarnya bila saya lihat mak saya kesukaran, bila ialah dia nak baca Quran, kemudian dia mengimpikan apabila orang-orang yang masuk Islam ni ada orang yang membimbing. Maka pada waktu tu saya dah alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat mengaji daripada ijazah master PhD di Morocco selama 10 tahun. Jadi kita balik dan akhirnya kita berbincang dengan ahli keluarga, kenapa kita tak usaha untuk bantu kembangkan agama Allah dengan kita mengajak seramai mungkin dan kita membimbing golongan mualaf ini. Dan akhirnya mereka menjadi da'i mu'alaf. Dan akhirnya Islam itu berkembang dengan pesat di bumi Malaysia yang tercinta ni. Okey, dan apabila namanya akademi, pastinya ianya akan pembangunan jiwa insan tu secara sistematik, komprehensif dan juga berkesan. Okey, baik Ustaz, akhir sekali, bagaimana masyarakat ingin bersama-sama turut menyumbang kepada inisiatif yang cukup murni ini untuk tahfiz dakwah anak-anak mualaf ini? Baik, alhamdulillah kita ada menyediakan laman web www.akademialbayan.com. Dalam tu bukan saja ada maklumat tentang pertubuhan Akademi Al-Bayan, tapi dalam tu ada e-book secara percuma, khususnya dalam bulan Ramadan kita telah terbitkan. Dan boleh juga dalam tu ada info-info yang menarik mengenai hukum hakam. Boleh juga lihat dalam laman web dan boleh juga kita menyumbang. Di laman web tu sendiri ada cara untuk kita menyumbang dan kita ada Maybank, Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Boleh call nombor saya dan boleh call yang lain. Itu cara untuk yang senang lah untuk kita menyumbang.
Okey, baik. Dan saya sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi bin Zahlan dan juga Puan Rosita binti Abdullah. Dan sebenarnya satu inisiatif yang cukup indah sebenarnya. Selepas ini anak-anak mualaf tidak perlu tercari-cari lagi dengan adanya Akademi Al-Bayan. Sebab tu tagline dia, satu agama pelbagai bangsa. Satu agama pelbagai bangsa. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi bersama dengan Fatin untuk satu lagi menu penghilang dahaga. Jadi jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi terus bersama kami di Wanita Hari ini untuk stesen yang keempat ini. Saya tahu ramai pecinta-pecinta lai cikang hari ini yang tak sabar nak tengok macam mana demo nak kita sediakan lai cikang. Dan bersama saya hari ini Muhammad Nabil Iqbal Mat Tasrin, betul? Betul. Seorang pengusaha lai cikang. Okey, Nabil. Keistimewaan lai cikang ni kita tahu kalau sejuk-sejuk tu lagi sedap. Kadang-kadang lai cikang ni juga boleh membantu untuk wanita yang baru bersalin dan sebagainya. Itu antara khasiat-khasiat lah. Betul. Untuk Nabil sendiri, apa antara keistimewaannya? Okey, keistimewaan saya adalah daripada base air gula hitam saya. Oh, memang buat sendiri? Sendiri. Okey, jom kita tunjukkan Nabil sambil-sambil tu. Okey, kita teruslah buat. Boleh. Ini untuk buat satu keluarga punya lah. Ya, ini kan kalau kita tahu selalu di bazar dia jual dalam bekas-bekas kecil macam ni. Ini kita special eksklusif untuk wanita hari ini kita nak tunjukkan. Ini kita masukkan untuk ini bahan pertama. Ada pantang larang ke? Kita nak masukkan mana? Boleh masukkan semua kan? Semua tak kisah. Okey. Cendawan putih. Betul. Nabil dah brief dah saya tadi. Kita ada juga apa tu Nabil? Mana? Ini ini ada kembang semangkuk. Kembang semangkuk. Yang itu tadi tu. Yang ini sini. Okey. Dah direndam, dah kembang. Lepas tu kita masukkan selasih. Biji selasih. Kita main untuk family pack. Okey, maksudnya di sini kita boleh masukkan ais batu dahulu, masukkan bahan-bahan dan terakhir baru kita masukkan air gula, betul? Betul. Air gula biar dia nampak lagi menarik. Okey. Nabil, saya nak tanya, ini adalah bahan-bahannya kan? Ini memang bahan-bahan khas untuk kita nak sediakan lai cikang ataupun boleh je kalau kat rumah ada tinggal laici, tinggal telur puyuh, boleh? Kalau sebenarnya tak siap lai cikang tu. Kalau sebenarnya basic lai cikang adalah kembang semangkuk, pangas dengan biji selasih. Itu asas dia lah. Asas dia. Kena ada dan kurma Cina tu. Kurma Cina yang untuk booster. Betul, bantu untuk apa? Nak tambah susu badan kan? Kacang sandung ini memang penting. Oh, banyak sebenarnya khasiat-khasiat dia kan? Okey, ni Nabi nak masukkan ke? Ke tu nanti? Boleh. Kita masukkan laici dulu. Tapi kan satu je saya punya yang menarik perhatian saya, telur puyuh ni. Macam mana konsep dia tu Nabi nak makan tu? Telur puyuh ni sebenarnya dia dah macam ada laici semua, tiba-tiba ada telur. Okey. Sebenarnya telur puyuh ni daripada belah-belah lai cikang belah timur. Dia selalu letak bumbung puyuh. Oh, okey. Kalau belah KL kurang sikitlah. Okey, maksudnya boleh nak letak, boleh tak nak juga. Betul. Ikut cita rasa masing-masing. Okey, kita nak masukkan gula kundo. Buah kundo. Lepas tu kita masukkan dah nak penuh dah kita punya bekas ni Nabil. Kalau kita tahu bahan-bahan dia semua bahan-bahan yang memang sangat-sangat berkhasiat untuk sejukkan badan juga sebenarnya kan? Betul. Okey. Ini saya punya kegemaran ni. Kalau ini letak dengan gula air panas pun saya dah boleh on dah. Okey, kita masukkan kacang. Baik. Dengan lotus seed. Ada sukatan ke Nabi main letak je? Memang ikutlah. Yang penting daripada air hitam dia je. Okey. Okey, dalam air hitam ni ada longan kering yang kita dah rebus. Wow, ada longan, ada laici. Cukup semua. Ini memang sukatan untuk satu bekas Nabil? Boleh lah. Okey. Nabil, dekat mana mereka boleh dapatkan dah terliur-liur kawan-kawan kita kat rumah tu? Di mana Nabil? Kalau boleh dikongsikan. Kita boleh dapatkan. Nabil pun terdiam je. Saya laman Instagram ke kalau boleh kongsikan? Laman Instagram saya ada The Fish Grill. The Fish Grill. The Fish Grill. Saya home base daripada Sri Damansara. Oh, jadi dekat mana Lembah Kelang ni semua boleh dapatkan penghantaran terus ke rumah mereka? Betul. Berapa seawal berapa hari nak kena buat pesanan tu Nabil? Sehari sebelum. Sehari sebelum cukup. Boleh order banyak mana pun, tak ada had lah ya. Okey, ini sekarang kita dah siap ada cikang. Wow, rupanya dah ni dah sejuk dia lain macam. Boleh kacaukanlah. Kita boleh minum untuk dalam macam ni untuk 20 orang. Okey. Nabil, ni kan kita dah letak ais kan? Kita dah campurkan bahan-bahan semua.
berapa lama sebenarnya boleh tahan kesegaran bahan-bahan kita dengan air ni sendiri? Kalau kita ikutkan ni dalam semalaman kita boleh tahan lagi. Kalau nak lebih tahan lama kita letak dalam freezer. Okey. Saya memang menguji betul lah depan ni. Dia berwak-wak, berpeluh-peluh kat sini. Okey. Baik, ini berkenaan dengan laci kang. Boleh terus ke Instagram Nabil iaitu Deep Freeze Grill. Boleh terus buat pesanan anda kalau teringin nak buka puasa dengan laci kang daripada The Freeze Grill ini. Baik, kita selesai berkenaan dengan laci kang. Kita nak terus bersama abang kita di sana. Ada sesuatu yang dikongsikan. Silakan. Kali ini bersama dengan saya antara 2 darjat. Tapi saya tengok Fatin tadi dah kecoh-kecoh dah tak sabar je nak makan laci kang tu. Okey, tapi saya kini bersama dengan Kopi 2 Darjat dan di sebelah saya adalah Ahmad Haziq ataupun saya panggil Haziq saja. Okey, Haziq, apa yang Kopi 2 Darjat bawakan bersama kita pada hari ini? Okey, jadi pada hari ini kami membawakan anda 2 menu, iaitu hari ini kami akan membuat darjat vanila dan juga matcha caramel. Darjat vanila. Okey, kopi lah. Ya, betul. Dan juga matcha ni, biasa matcha ni green tea tu warna hijau ni. Okey, boleh kongsikan dengan kita bagaimana kita buatkan menu-menu ini? Okey, alright. Jadi cara-cara untuk membuat menu ni memang sangat simple. Yang mana penonton-penonton dekat rumah tu pun boleh buat juga actually. Kalau ada bahan-bahan ni maknanya mereka boleh juga buat boleh sendiri. Boleh buat juga dekat rumah. No problem. Alright. So sekarang ni kita akan buat matcha caramel. Alright. So sekarang ni kita masukkan dulu. Sebut teh hijau tu tak kisah apa-apa. Tak kisah apa-apa brand pun. Tapi kalau macam kami menggunakan premium pure matcha Jepun punya. 100% pure. Okey, memang sedap. Alright, jadi masukkan air. Memang kita buat dalam mangkuk dulu kecil. Betul. Okay. Sebab kita nak kacau dia bagi sebati, nak bagi dia betul-betul hancur lah. So ini memang special whisk untuk kita kacau green tea. Okey, mungkin Aziz boleh tunjukkan sikit, sengitkan sikit ke kamera. Kita tunjukkan. Okey, dan ini yang menarik pula ni. Kacau ni memang kena pakai macam lidi tu Kita memang kena pakai ni. Baru nampak Jepun sikit kan. Okey, agak-agak je. Penbek saya tanya ni, kalau kapal sudi biasa dengan pakai ni memang lain ke rasa dia? Lain. Ini rasa lagi otentik. Okey, pasti ada sebab. Kalau kita di Jepun, kalau tengok orang buat matcha green tea ni pun memang ada alat-alatnya yang tersendiri. Ya, betul. So, okey, ini bermakna green tea tadi, matcha tadi dah siap? Green tea kita sudah siap dah. Kacau dah. So sekarang ni kita akan letakkan caramel pula di dalam cawan. Okey. Caramel ni yang buat dia. Manis-manis caramel tu. Saya kalau boleh nak mengalihkan pandangan saya. Pasal buka pukul 7.22 ni kat sini. Lambat lagi. Okey. Yang ini? Yang ini kita masukkan creamer pula. Creamer ni memberi dia rasa lemak-lemak tu. Okey, kadang-kadang orang tak perasan tak. Okey, creamer memang dia pekat sikit dan ini susu ini cair. Adalah susu full cream ya, susu cair. Full cream. Okey, baik. Alright. Okey. So sekarang ni kita dah campurkan ni, sekarang ni kita masukkan ais pula. Dan susu tu kita memang tak kisah asalkan dia susu full cream. Kalau mereka nak gunakan low fat milk ke ataupun lain boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh je. Nak pakai low fat ataupun nak pakai susu badam ke, boleh juga, tak ada masalah. Ikut keinginan masing-masing. So kita masukkan ais. Okey, sambil-sambil Aziz buat ni, kenapa nama dia 2 darjat Aziz? Okey, kenapa nama dia 2 darjat? Okey, kalau macam penonton semua yang di luar sana yang belum tahu, kami menggunakan kopi kampung. So kopi kampung ni kenapa nama dia 2 darjat? Kita nak memberikan satu nafas barulah untuk kopi kampung ni, di mana kita cuba untuk compete dengan industri kopi sekarang. Kopi yang darjat atasan sikitlah. Jadi yang kita nak bagi 1 darjat. Rasanya tetap sedap. Rasanya tetap sedap. Okey, tadi kalau ada perasan yang terakhir sekali Haziq masukkan teh hijau tadi, teh matcha tadi tu ke dalam campuran sebentar saya tadi. Dah seperti biasalah ni signature kalau setiap kali kita. Jadi sesiapa yang ada whipped cream dekat rumah tu, korang bolehlah nak hias, nak bagi nampak cantik. Tapi sebenarnya kalau tak ada pun tak apa juga. Tak ada pun tak apa. Ini sekadar nak bagi sedap memandang lah. Dan kadang-kadang budak-budak pun suka ni. Budak-budak suka. Lepas tu kita top pula dengan caramel.
Okey, kalau kita lihat bahan-bahannya memang agak ringkas dan kalau anda penonton di rumah boleh mencari bahan-bahan ini, tidak ada salahnya kalau anda ingin mencuba juga di rumah. Okey, so yang itu apa tadi menu? Yang ini adalah matcha caramel. Matcha caramel. Kita nak tengok kopi 2 darjat ni, darjat vanila. Darjat vanila pula kita akan buat. Jom kita tengok. So sekarang ni kita akan masukkan sirap vanila lah. Ini kalau yang mana nak guna pemanis-pemanis dekat rumah tu pun boleh. Tapi sirap kami menggunakan sirap premium yang hanya available dekat 2 darjat sahaja. Wow, istimewa ni. Mana sirap vanila lah. Ya, betul. Okey, kalau katalah lain tak ada sirap vanila ni, apa lagi? Memang gula biasa pun boleh guna? Gula biasa pun boleh guna. Nak pakai gula merah ke, gula Melaka ke. Tapi rasanya lain lah. Rasa dia lain lah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masukkan creamer pula. Alright. Okey. Kadar-kadar creamer pun seperti mana kita saksikan lah. Janganlah letak lebih sangat pula. Kira ikut cita rasa masing-masing nak rasa macam mana. Maknanya kalau creamer ni dia akan jadi macam lebih lemak lah. Ya, betul. Lebih pekat dan lemak lah. Lebih pekat dan berlemak. Okey, so lepas tu dah siap kita masukkan ais pula. Tapi sebelum tu kita kacau menggunakan frother nak bagi dia sebati dan untuk menaikkan foam. Yang ni saya seronok ni tadi. Bila tengok Haziq, ini apa ni? Nama frother katanya. Okey, kelebihan ataupun uniknya menggunakan frother ni adalah untuk kita naikkan macam buih-buih dia tu Betul, ya betul. Saya pun dah boleh juga buat kopi ni. Boleh. So lepas tu kita masukkan ais pula. Okey. Kalau kita tengok sukatan-sukatan tadi tu, bila kita dah letakkan ais memang nampak dia dah penuh lah. Dah penuh. Okey, so sekarang ni inilah kopi kampung yang kita guna. Okey. Yang ini ni Haziq ni macam mana kita nak dapatkan ni? Maknanya kita dah bancuh siap-siap terlebih dahulu sebut ya, kopi betul. tu. Kita dah bancuh siap-siap. Ini kita ikutlah yang mana nak ikut cara masak kopi masing-masing lah. Nak rebus ataupun nak rentap. Kira rendam lepas tu tapis. Okey, kalau macam di 2 darjat sini macam mana dia orang buat tu? Kalau macam 2 darjat kita ada SOP masing-masing lah. Kira sudah ada SOP untuk cara membuat kopi ni. Alright. So lepas tu kita tuang. Lepas tu kopi ni pun juga terserah kepada cita rasa lah. Ada yang suka rasa kopi yang kuat, ada suka yang light. So alright, as you guys can see, dah siap. Wah, okey. Dan bila orang tengok ni, sebenarnya saya juga difahamkan bukan setakat 2 menu ini saja yang ada di Kopi 2 Darjat. Berapa banyak menu ada? Kira sekarang ni kami sudah ada dalam 17 menu yang dah tersedia ada. Antara best sellernya apa? Okey, antara best sellernya adalah yang ada di depan inilah, iaitu Darjat Vanilla dan juga Matcha Caramel. Okey, dan di mana mereka nak mencari Kopi 2 Darjat ni dan juga kongsikan Instagramnya? Okey, jadi sekarang ni kami berada lebih kurang 40 cawangan di sekitar Lembah Kelang sahaja. Jadi yang mana yang boleh nak cari itu, boleh cari kami di mana-mana bazar di sekitar Lembah Kelang lah. InsyaAllah ada. Dan Kopi 2 Darjat ni ada dia punya logo dan sebagainya. Dan di situlah. Dan kalau kita lihat juga di hadapan kita, ada yang juga yang dah dibotolkan ni sebenarnya. Betul, ini pula, ini pun kita membuat promosi Ramadan. Kira yang mana nak simpan kopi, tak nak bagi dia cair. Kira kita mengekalkan kualiti lah, nak simpan untuk sahur ataupun lepas moreh. Cukup menarik ni sebenarnya inisiatif berniaga dari anak muda ni. Dan kalau tengok daripada mungkin harganya, daripada berapa ke berapa yang ada menu-menu ni? Okey, harganya kalau dalam menu kiranya kami dalam RM6 ke RM8 sahaja. Tapi kalau harga untuk botol dia akan pricey sikit lah lagi sebab kita menggunakan kuantiti yang lebih banyak. Baik, Instagramnya tadi adalah Kopi 2 Darjat. Dan saya kira sebenarnya apa juga dikongsikan oleh Haziq ini, kalau anda juga nak mencubanya di rumah, saya kira tidak ada salahnya. Tapi Haziq tadi awal-awal dah cakap dah. Dia kata yang sirap vanila ni hanya ada di Kopi 2 Darjat sahaja. Okey. Jadi kepada anda peminat-peminat kopi dan juga minuman-minuman 2 darjat ni, pasal dia ada minum, saya faham tu sebenarnya tu. Ada darjat tinggi sikit. Kalau anda nak dapatkan rasa yang sedap dengan harga menarik, di sinilah anda boleh cari. Dia sekira 40 lebih, 40 cawangan di sekitar Lembah Kelang. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ahmad Haziq terima kasih juga dari Kopi 2 Darjat kerana bersama-sama kita di Wanita hari ini. Ada lagi yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat hanya seketika, teruskan bersama dengan kami. Seikhlas hati, kita kongsi. Semoga senyuman dan kegembiraan
terus bersemi di dalam hati. WHI mengadakan kempen WHI Kongsi berupa keperluan Ramadan dan Hari Raya buat golongan memerlukan. Hantarkan sumbangan anda selewat-lewatnya pada 23 April 2022. Wanita hari ini. Kita kembali lagi dan Fatin, kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Fatin tak nak rasa ke? Nanti saya bawa balik lah. Okey. Baik, okey. Tapi sebelum kita menutup ni, Fatin, kalau Fatin, saya beri peluang Fatin untuk berniaga katalah di Bazar Ramadan. Macam mana awak jual air kalau kat Bazar Ramadan nak panggil pelanggan? Air Katira, air Lychee Kang, air... Oh, banyak sebenarnya. Tu baru dua jenis. Macam mana pelanggan nak datang? Saya ingat dulu, saya dulu kalau pergi stadium Lakin dulu tengok bola, adik ni suka nada ni satu tau kalau dia jual air dia. Silakan. Air. Saya cuba. Okey, silakan. Air. Cuba bola. Okey, itulah seronoknya hari ini di mana kita dah berkongsikan bersama dengan anda pelbagai menu penghilang dahaga seperti mana Fatin dah jual tadi. Ada air Katira, Lychee Kang, Bishkoff, juga kopi 2 darjat matcha dan sebagainya. Jadi harap memberikan ilham kepada anda apa yang anda ingin berbuka puasa hari ini. Betul. Sama ada beli di bazar ataupun boleh juga buat sesama keluarga di rumah kan. Nak pelbagaikan air pun boleh. Ada bapak suka air ini, mak suka air ini. Boleh buat kat rumah. Jangan risau. Ini yang kita kongsikan untuk anda. Kami akan kembali esok untuk hari Rabu dengan satu topik yang cukup menarik untuk para ibu bapa. Manjakan anak biar berpada. Okey, saya nak tanya Fahrin. Awak manjakan Fahrin macam mana? Saya manjakan memang memanjakanlah anak seorang kan. Cuma kalau bila masa kita perlu tegur, perlu marah, kita perlu marah tapi dengan berhemah. Bermakna kita bukan marah, bukan herdik, tetapi kita perlu beritahu kenapa kita marah. Betul. Yang berhemah inilah esok kita nak kongsikan bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk kita nak tegur anak-anak, nak manjakan anak-anak ataupun nak beri sedikit teguran kepada anak-anak. Jadi teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini esok bersama rakan-rakan kita yang lain. Betul, jam 12 tengah hari. Jadi teruskan selamat berpuasa kepada anda. Selamat berbuka puasa nanti. Okay, kita tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia sabar berani pedih.